Pertama sekali kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, mengizinkan kita dapat kita sama-sama mengabdikan diri kepada-Nya, dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima segala amal ketaatan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, InsyaAllah pada malam ini kita akan kembali menyambung perbincangan kita yang telah bulan tak bertemu beberapa kali di ruangan maya. Jadi InsyaAllah kita nak menyambung kembali bahasan daripada kitab tafsir kita, Tafsir Al-Munir. InsyaAllah pada malam ini kita mungkin akan mulakan semula. Saya ingat surah ni saya baca ketika online, tapi saya ingat nak mungkin kita sedikit ulang kaji bersesuaian dengan ustaz kita membaca masa solat maghrib tadi, iaitu kita nak baca surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams, surah Asy-Syams yang hanya ada 15 ayat sahaja, yang tak begitu panjang, dan kita rasa sebahagian kita mungkin telah menghafalnya lah. Tetapi amat baiklah kalau dapat kita melihat bersama intipati yang ada dalam ayat ini atau surah ini. Kerana surah ini seperti yang kita tahu, ia adalah rentetan beberapa surah yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sumpah. Dalam Al-Quran seperti yang kita tahu, beberapa surah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sumpah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memulakan beberapa surah dengan bersumpah? Ini bagi menggambarkan bagaimana hak yang boleh dilakukan dalam bersumpah ini secara mutlaknya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu kita diingatkan ataupun diperintahkan agar kita sentiasa berjaga-jaga agar tidak sewenang-wenangnya bersumpah. Dan jika kalau kita sudah sampai satu tahap yang menuntut atau memerlukan kita untuk bersumpah, hanyalah kita dibolehkan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan berarti kata yang luaslah di sudut fiqhnya, atau di sana ada perbincangan di sudut hukum mubahalah, saling bersumpah untuk menegakkan kebenaran. Panjang ceritanya. Ala kulli hal, beberapa surah yang Allah Subhanahu wa taala mulai dengan sumpah ini, dengan jelas sumpah Allah taala itu merujuk kepada sumpah kepada makhluk-makhluk Allah taala yang besar. Umpamanya Allah taala bersumpah dengan matahari, bersumpah dengan waktu, sesuatu yang besar. Bukanlah Allah itu bersumpah dengan semut, bersumpah dengan ulat, tetapi bersumpah dengan sesuatu yang besar, yang mana ia memberi manfaat kepada kita semua. Baik, maka surah Asy-Syams ini adalah surah yang disebut sebagai surah Makkiyah. Kita tahu surah Makkiyah adalah surah yang turun sebelum hijrah, dan ia lebih banyak menekankan soal perkara-perkara fundamental agama. Ia tidak begitu menyentuh soal al-ahkam asy-syar'iyyah yang bersifat furu'iyah, cabang-cabang. Dan kita tahu hukum hakam ini dia duduk nombor 2 lah, selepas usul, iaitu akidah. Bukan nak mengatakan kalau nombor 2 tu tak penting, bukan itu maksudnya. Tapi dari segi ranking kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah ini, kita meletakkan akidah itu sebagai usul, benda-benda yang asas
Sebab itu kalau satu orang yang tak solat atau tak puasa atau tak bayar zakat atau tak menunaikan haji, dia belumlah dijatuhkan kufur kalau dia masih mengimani perkara tersebut wajib. Cuma kerana dia yang lemah iman, enggan untuk menunaikan zakat atau untuk mendirikan salat, maka dia minal fasiqin, di kalangan orang yang fasik yang melakukan dosa-dosa besar. Adapun adakah dia kufur? Tidak. Dia tidak kufur. Namun kalaulah seorang itu dikatakan faham Al-Quran ataupun dia pun solat, tetapi hatinya itu ada syak, ada keraguan tentang kewujudan Allah, na'udzubillah. Atau dalam perkara yang melibatkan usul-usul agama, soal persoalan hari akhirat, soal ayat-ayat Al-Quran, kalau ada ayat-ayat yang diragui umpamanya, walaupun dia salat, ini boleh menyebabkan seorang itu kufur. Di sisi Allah lah, zahirnya kita tetap menghukum dia Muslim lah. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka ayat-ayat Makkiyah ini, khususnya dalam surah Asy-Syams ini, kalau kita bincang sebentar lagi, kita akan lihat beberapa pesanan yang menjurus kepada pentingnya dalam kita membina iman dan akidah kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Takat tu dulu. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat dalam surah ini, sebenarnya menyebut beberapa kali, diulang ataupun pada beberapa makhluk yang besar yang kita sebut tadi, Allah Taala bersumpah dengannya. Yang pertama, Allah menyebut wasyamsi waduhaha, demi matahari dan waktu duhanya. Kita tahu waktu duha adalah satu waktu yang amat penting. Setelah waktu subuh, waktu duha juga waktu yang penting bagi kehidupan seorang Muslim. Bukan penting hanya kerana di sana dituntut atau digalakkan kita mendirikan solat sunat duha, bukan. Tapi kerana waktu duha, kita tahu di waktu duha itu maksudnya waktu pagi lah, adalah waktu umat Islam secara umumnya adalah untuk dia mengimarahkan muka bumi ini. Macam tu. Bukan waktu untuk dia bermalas-malasan atau tidak, kita kata tidak menggunakan tenaganya. Tenaga dalam arti kata akalnya, kudratnya untuk dia menguruskan alam ini. Sebab itu ini penting bagi kita melihat bagaimana ayat Al-Quran ini ia membina tamadun ummah. Kita mesti bila mana kita membaca Al-Quran, kita mesti mengaplikasi Al-Quran ini dengan dimensi realiti kehidupan. Tidak hanya kita mengikat ayat Quran ini dalam urusan akhirat semata-mata, tetapi kita mesti mengikat ayat-ayat suci Al-Quran ini dengan urusan dunia kita, yang mesti kita salurkan atau uruskan kehidupan kita ini dengan neraca Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Sebab itu Allah sebut wasyamsi waduhaha, demi matahari yang duhaha. Apa dia? Waktunya itu, paginya itu terang benderang. Secara tabiatnya waktu pagi terang benderang, walaupun ada kadang-kadang waktu pagi gelap kalau hujan. Itu kadang-kadang. Tapi secara fitrahnya waktu pagi adalah waktu terang benderang, menggambarkan bagaimana satu kehidupan itu dimulakan seawal pagi. Dengan begitu aktifnya kita. Kita kalau hari cuti kita bersukan bagus waktu pagi. Tak sesuai, bukan tak boleh, tak sesuai bersukan waktu malam.
Walaupun kehidupan hari ni macam-macam, main futsal pukul 3 pagi pun ada kan. Tapi maknanya tak sesuai. Kalau kita ikut sistem yang Tuhan buat ni, cantik pagi waktu kita aktif, sama ada kita kalau hari kerja kita pergi kerja lah, walaupun kerja pagi tu duduk dalam kereta lagi, duduk dalam kereta, duduk jam tu, tapi maknanya waktu pagi adalah waktu kita menggunakan kudrat yang Tuhan bagi ini dengan kita memahami pancaran teriknya matahari di awal pagi itu menggambarkan itulah kehidupan manusia. Sebab itu kita membina kehidupan. Ni sebahagian mungkin anak-anak kita di rumah musim PKP ni kan, yang tak lama lagi nak sekolah ya, insya-Allah kan. Sepatutnya tidak sewajarnya ataupun amat tidak patutlah di awal pagi tu duduk dan selimut. Kalau nak ikutlah kan. Sebab Al-Quran tak mengajar begitu. Al-Quran menjadikan pagi adalah waktu untuk kita membina kekuatan, kita kata dari segi kehidupan kita. Walaupun ada orang dia tidur pagi, malam dia berjaga. Kalau dia kerja shift malam, tu konteks yang tertentu lah, situasi tertentu. Dengan kehidupan hari ni macam-macam, doktor ke kan, kadang-kadang kerja sampai 2-3 pagi, pukul 4-5 pagi baru nak balik lepas subuh kan, contohnya lah. Orang kerja kilang dan sebagainya, itu pada keadaan yang tertentu. Baik, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan matahari yang terang benderang cahayanya sama ada ketika ia terbenam atau terbit. Ini kerana matahari adalah ciptaan Allah yang hebat. Dia bersumpah dengan cahaya matahari di waktu duha, iaitu waktu pagi, tatkala sinar matahari mula panas terik dan sempurna cahayanya. Ini kerana di waktu inilah bermulanya segala kegiatan hidup. Ini kita sebut tadi. Sebab itu Muslim dia mesti melihat Al-Quran itu dengan nilai kehidupan. Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan bulan yang bercahaya apabila ia mengiringi matahari tatkala terbenam, terutamanya di malam-malam al-bayd, iaitu malam 13 hingga 16 apabila bulan penuh purnama sehingga fajar. Allah bersumpah dengan cahaya bulan seluruh malam. Ketiga, pada ayat yang seterusnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah pada waktu siang. Pada ayat yang berikutnya, kalau tuan tengok, wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Dan siang apabila ia memperlihatkan dengan jelas, dengan terang, dan malam apabila ia menyelubunginya dengan gelap gelita. Baik, itu secara tabiatnya manusia di waktu siang kerja, keluar, membanting tulang, menguruskan kehidupan, menguruskan alam ini. Adapun malam waktu dia berehat. Sebab itu terbaiknya kehidupan Muslim itu dia dapat tidur dengan agak awal, yang terbaiknya. Sehingga para ulama, kalau kita lihat dalam sebahagian kitab-kitab fiqh umpamanya, mereka amat menekankan bahawa waktu malam ni peruntukan waktu yang sangat penting untuk diuruskan selepas Isya. Ni saya jumpa perbahasan ni tuan-tuan, abang-abang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa kitab ulama ni sampai dia sebut lepas Isya tu, kalau tak ada perkara yang begitu penting kan, kita sendirilah yang decide penting tak penting tu, dia pun tak senaraikan pun kan, maka sewajarnya untuk dia tidur awal. Kenapa? Ada sebabnya. Agak-agak kenapa? Kerana dia ataupun agama kita ni amat-amat menuntut untuk kita ni bangun awal. Bangun awal tu ialah subuh hari ni dalam 5.50 lebih kan. Okey lah awal lah tu. Tapi the better kalau kita boleh bangun sejam. Paling lewat pun ataupun ada ruang kita dapat bermunajat lebih kurang 40 setengah jam, 40 minit setengah jam sebelum masuknya waktu subuh. Sebab itu isyarat para ulama agar kita tak melewat-lewatkan tidur. Kerana secara logiknya orang yang tidur lewat ni bangun mesti lewat. Secara logik lah. Tapi ada orang dia tidur, tidur pukul 2, pukul 4 boleh bangun. Alhamdulillah kalau boleh buat begitu. Tapi diingatkan juga, kalau seseorang tu buat demikian, memang dia boleh solat, dia boleh kata beribadah di sepertiga malam. Kemudian waktu pagi lepas subuh dia pergi kerja, ngantuk di tempat kerja. Masalah ibadah dia yang tadi tu. Masalah bukan dekat ibadah tu, masalah kat diri dia lah yang tidak menguruskan waktu dengan baik. Melainkan kalau dia punya atau kehidupan dia memang ada urusan yang menuntut untuk dia tidur lewat, tu lain.
Tapi kalau ditanya dari sudut aulawiyat, priority, mana lebih utama? Contohnya, orang yang bermunajat di sepertiga malam ni tadi, kemudian dia mengantuk atau tidak fokus pada kerjanya di siang hari. Sudah tentu kalau kita bincang di sudut fiqh waqi'nya, dia mesti tidak terlalu panjang untuk meluangkan masa yang pada sepertiga malam itu hanyalah sunat, berbanding kerja ataupun amanah yang perlu dilunaskan di waktu siang itu adalah tanggungjawab, ataupun maknanya dia bekerja dengan mengambil gaji dan seumpamanya. Itu lebih utama untuk maknanya difokuskan ataupun dilakukan dengan lebih baik. Bukan untuk dia meninggalkan benda sunat, maknanya benda yang Allah suka tu, tapi Allah lebih suka untuk dia menguruskan kerjanya, tanggungjawabnya, amanahnya itu dengan cara yang begitu sempurna. Kerana itu wajib. Adapun amalan sepertiga malam itu adalah sunat. Tapi macam kita sebut tadi, kalau kita dapat menguruskan masa kita ini, insya-Allah kita mengimbangi antara urusan dunia dan akhirat kita. Ini kita nak cari. Sebab itu kalau kita baca dalam hadis-hadis yang dianjurkan atau dibaca oleh baginda Nabi SAW, banyak riwayat sebenarnya yang Nabi sendiri SAW memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala membantu diri baginda, mana membantu kita ini dalam urusan kehidupan kita. Bukan kata kita ni nak minta bantuan Allah ni waktu-waktu terdesak je. Waktu susah, waktu sempit, waktu hati tak senang, tak. Dalam urusan kehidupan seharian kita yang memang kita okey-okey sahaja, tetap kita masih memerlukan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap kita memerlukan tunjuk aja, maknanya pimpinan. Antara doa yang kita semua selalu baca, saya kira, iaitu doa yang dibaca oleh Ashabul Kahfi. Yang bukan sahaja Nabi yang membacanya, bahkan Al-Quran sendiri melakarkan, iaitu Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Tuhan kami, atina, datangkanlah kepada kami, apa dia? Min ladunka rahmah, dari sisimu ya Allah, rahmah, kasih sayang. Satu kita minta. Tak cukup dengan rahmat sahaja. Ya Allah simpati, Allah kesian tengok kita. Kalau kita tak minta pun, Tuhan sudah pun maha penyayang, maha pengasih. Tapi Tuhan suka hambanya meminta. Kita ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak minta pun Tuhan sedia bagi dah. Tetapi kita meminta itu tanda kehambaan kita. Tanda kita ini memang amat memerlukan Tuhan dalam kehidupan. Dan doa itu sendiri, kata Nabi SAW, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu tak kiralah Tuhan perkenan ke, Tuhan tangguhkan ke, Tuhan nak bagi bila ke, Allah nak dengar macam mana dia nak bagi. Itu nombor dua. Nombor satu, dia tetap ibadah. Sebab itu bila bulan Ramadan umpamanya, antara amalan yang amat banyak yang perlu kita lakukan adalah memperbanyakkan doa. Duk saja tadah tangan, duk saja doa. Dan pada sebahagian keadaan mungkin doa tak perlu angkat tangan. Tak semua doa angkat tangan. Doa masuk toilet tak payahlah angkat tangan. Takkan pintu depan pintu toilet, Allahumma inni, kan? Lain macam pula orang tengok kan. Kan? Ada doa yang tak berhajat kepada angkat tangan, tapi ia tetap doa. Hatta kalau kita bincang di sudut fiqhnya, doa yang ketika khutbah itu pun menjadi perbahasan fuqaha. Adakah kita perlu angkat tangan ataupun tidak? Ada hadis yang memang Nabi macam tak setuju ada sahabat angkat tangan waktu khatib baca khutbah, makmum jemaah angkat tangan. Ada perbincangan. Sebagian ulama di kalangan mazhab Syafi'i sendiri ada yang tak menganjurkan angkat tangan. Tapi taklah kita nak berbalah, cuma nak bincangnya dari sudut ilmiahnya, ada perbahasannya. Maknanya lepas ni kalau kita nampak imam baca khutbah, khatib baca khutbah tu, dia baca doa Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat, orang sebelah kita tak angkat tangan, it's okay, tak ada masalah apa. Kita kena jadi macam tu tuan-tuan. Jangan kita jadi satu orang yang bila orang tak buat macam kita buat, kita terus rasa mereka tu tak berapa nak cerdik macam kita. Rupanya kita yang tak berapa cerdik. Ingat je,
Kerana memang ada perbahasan demikian. It's okay, kita nak angkat tangan pun boleh. Kalau tak silap saya, dahulu Dr. Zulkifli, mantan mufti dan mantan menteri, dia mentarjihkan pandangan tak sunnah angkat tangan waktu khutbah tu. Tapi macam kita katalah, benda-benda begini taklah kita nak jadikan isu yang polemik, isu yang perlu kita perbesarkan. Tetapi dari sudut ilmunya, eloklah kita tahu supaya kita boleh berlapang dada, kita boleh tenang melihat orang yang kalau tak buat macam kita buat, kita tahu di sana mereka mungkin berpegang dengan pandangan demikian. Ini adalah satu minda yang penting bagi kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah, muslim-muslimat yang dirahmati Allah. Bagaimana kita ini bila ada minda begitu, jiwa kita ni tenang, jiwa kita ni boleh tolerance, boleh berlapang dengan situasi-situasi yang berlaku, asalkan benda-benda itu bersifat khilaf mu'tabar, khilaf yang mu'tabar, perbezaan yang memang secara validnya diperbincangkan oleh para ulama. Bukan khilaf kepada benda-benda yang bersifat fundamental, benda-benda maksiat. Ni tak boleh kompromi lah. Baru ni isu, bukan isu lah, memang dah jadi satu benda, kata apa, yang sudah sebahagian orang anggap tak apa kisah. Satu hamba Allah pergi nikah sesama jantina di UK ke mana, yang dikatakan beliau itu, perempuan tu adalah adik ipar, kalau tak silap, kepada salah seorang ahli parlimen. Wallahualam, saya pun tak selidik lah. Tapi bukan, tak apalah, adik ipar ke, bireh ke, beras ke, tak kira. Yang pentingnya, perkara itu tak bolehlah kita tolerance. Oh tak apalah, itu hak peribadi. Tak mungkin. Walaupun itu memang dosa peribadi, tapi ia dilakukan seterang-terangan, diambil gambar, ditunjukkan, menyebabkan benda itu menjadi, kalau orang tak ada yang terangkan benda itu salah, okey macam ni, no, kan, okey, tak ada masalah, kan. Perlu ada suara-suara ataupun kita kata tindak balas yang terang-terangan juga berlaku. Ni kadang-kadang kita tak bijaksana ataupun tak teliti dalam melihat sesuatu keadaan. Apabila satu maksiat itu dilakukan terang-terangan, orang tegur terang-terangan, yang salah orang yang tegur, orang yang buat salah tu tak tegur, tak salah. Jangan tegur terang-terangan sebab itu membuka aib, kan. Contohnya lah, tak kira lah apa-apa isu, kan. Memang betul ada perkara yang kita kena tegur secara senyap. Itu kalau dosa atau kesalahan itu dilakukan secara tersembunyi. Contohnya, tuan-tuan balik pada surau orang, lalu rumah satu hamba Allah, tuan-tuan nampak ada tin arak dalam rumah dia, kan, Kasberg, kawan kita, contoh, na'udzubillah lah, ni contoh je, kan. Adakah kita membiarkan saja? Tak apalah, hak dia lah, peribadi. Tak boleh. Kita kena teks dia, call dia, kan, tanya dia, tabayun dulu. Kot lah kita tersalah pandang ke, contoh, kan. Nasihat elok-elok. Bukan pula pergi ambil gambar, pergi viral kat grup taman, tu tak kena lah. Hak tu personal. Sebab yang kita nampak tu, yang kita ternampak tu benda dalaman. Tapi kalau contoh dia pergi minum arak dekat khalayak, hak tu takkan kita nak pergi bisik kat dia. Kita tegur terang. Biar semua orang tahu itu salah. Bukan mengaibkan, tapi menegur tidak bermaksud kita menghina. Hak ni kena faham. Bukan pergi maki, mangkuk ayun apa. Tak, cakap elok-elok. Dan ini berlaku, tuan-tuan, apabila kalau zaman Nabi dahulu khatib bercakap benda yang tak betul ataupun benda yang ada maksudnya pertikaian di kalangan jemaah. Tuan-tuan tengok sirah, ada sahaja sahabat yang saling menegur, bercakap dengan khatib, kerana ada benda yang diperselisih, bukan perselisih lah, macam ada macam pertikaian begitu. Taklah menjatuhkan kemuliaan dia, tapi maksudnya kita juga tidaklah disuruh mengeji, menghina. Lepas tu bila kata menegur, ia tetap atas nilai teguran. Tak boleh melampaui batas. Pi maki, pi caci, pi hina, ni melampau. Itu sudah masuk zon lain. Tapi kalau rangka menegur dengan bahasa yang santun, dengan kalimah yang baik, terpulang, selebihnya dia nak dengar atau tidak, kan? Tapi yang batil mesti dijelaskan, itu perkara yang batil. Melainkan kalau memang teguran itu seperti macam ada elemen mengaibkan atau mengeji, orang kata apa, menghina lah, ataupun sampai menghukum, awak ni ahli neraka, hak tu tak boleh lah. Sekadar menegur perbuatan itu dimurkai oleh Allah Ta'ala. Kita ingatkan, kalau benda tu viral, minta padam. Sebab kenapa ia perlu ditegur terang-terang? Sebab kalau tegur senyap-senyap,
contohnya lah, tegur senyap-senyap, kita PM kawan tu, contohnya. Dia buat dek. Dia buat dek. Contohnya. Kan? Apa kesannya? Orang tak nampak benda tu salah. Kan? Tu ustaz tu baik kan, buat dek lah, diam je lah, tak appealkan teguran tu. Ustaz tu pun diam, contoh je lah. Kawan tu memang lagi diam lah, kan? Dan dia pun tak nak tunjuk dia bersalah, dia biarkan dia gambar dia tu. Contoh je lah. Kan? So, orang tak tahu tu salah. Kan? Tak usah sebut orang lain tuan. Kadang-kadang di kalangan asatidah, ustaz-ustaz dia. Sebab tu contohnya kalau saya bercakap ni ada terlanjur, it's okay kalau ada orang ustaz nak minta tegur sikit. Saya okay tuan. Tak ada masalah. Asalkan teguran itu dengan kalimah yang baik, dengan suasana yang harmoni, insya-Allah khair. Tak ada masalah apa. Kan? Kadang-kadang apabila satu orang cakap, ustaz kau ceramah, mungkin dia terlepas cakap ataupun ada perkataan dia lah manusia, terlanjur kata ke, ataupun ada hukum yang dia tersalah hurai. Tidak ada masalah untuk satu orang lagi tokoh pergi tegur dia secara terbuka. Tak ada masalah. Dan kita katakan teguran itu sekadar teguran ilmu, bukan teguran menjatuhkan, menghina, mengeji. Tak. Tapi sebagai orang, kenapa tak PM dia tegur senyap-senyap? Ini kita kata tadi, kita tak dapat memilih situasi, mengimbangi keadaan. Kalau kita katakan benda tu yang memang bersifat peribadi, kebetulan ada orang maklumkan kita, benda yang orang lain semua tak tahu, itu memang perlu kita tegur secara sendirian. Adapun benda-benda yang telah tular, kita juga perlu betulkan dengan dengan suasana yang terbuka, tetapi memang dengan bahasa dan cara yang betul, tidak kita mengeji, menghina. Ini mesti kita fahami, sebab kita tidak mahu menjadi satu orang yang kadang-kadang tersasar daripada prinsip yang sepatutnya. Kita lihat dengan suasana hari ni tuan-tuan, kita kalau sebahagian orang lah, orang yang mengaji, dia insya-Allah okey. Tapi pada sebahagian orang, satu orang kalau yang dia sayang tu, tak boleh dia terima kalau orang tu buat salah. Ini satu hal. Yang kedua, kalau satu orang kalau dia dah benci, dia buat baik langsung tak nampak. Ini adalah satu penyakit yang mesti kita jauhi tuan-tuan. Tak boleh ada dalam hati kita macam tu. Saya tuan-tuan, manusia biasa yang banyak dosa, banyak kesalahan ni, bercakap macam ni, esok lusa Allah uji saya dengan sesuatu benda yang tak berapa baik, na'udzubillah, tapi nama manusia, dia tetap manusia. Tuan-tuan dengar, it's okay. Tuan-tuan boleh terima atau tidak. Maknanya kita boleh rasa benda tu kemungkinan saya boleh buat. Tidak ada yang mustahil. Nak gambarkan bahawa kita ni manusia. Ini kita kena pegang prinsip ni, supaya bila kita tengok manusia, dia tetap manusia, tak lebih pada tu. Tapi kita tak disuruh mengeji, tak disuruh menghina, tak disuruh memaki hamun, tak. Itu bukan akhlak Muslim. Tetapi seorang manusia, dia mesti terima tabiatul insan. Sifat kemanusiaan seorang manusia itu, dia satu orang yang melalui perjalanan kat dunia ni dengan penuh onak dan duri. Demikian juga satu orang yang pendosa, penjenayah, penyangak, penyamun. Sekali kalau Tuhan nak bagi dia jadi baik, kalah kita tuan-tuan. Dia mungkin jauh lebih baik daripada kita. Ini benda-benda rahsia kehidupan yang kita mesti bijaksana dan berhati-hati dalam menilai. Supaya kita track kefahaman kita itu tak, kalau bahasa kasar sikit, macam ekstrim gitu. Satu orang kalau jahat, kita rasa macam dia sebelah kaki kat neraka dah. Satu orang kalau baik sungguh, kita rasa dia baik. Jangan langsung kita dengar dia buat salah, pantang. Tak mungkin. Ini tak boleh tuan-tuan. Tak kira lah dia berkopiah ke, berserban ke, nama manusia-manusia. Kita lihat di kalangan para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, Tuhan telah meredai mereka. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Tapi sesekali mereka ada tersalah, kerana mereka manusia. Ma'iz radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, bertemu dengan Nabi, mengaku berzina di hadapan Nabi. Tuan-tuan tengok, berat tu dosa zina, tapi dia mengaku dia bersalah. Tapi tak apalah, Nabi tak nak dengar sebenarnya. Nabi, kalau boleh Nabi macam, kau tersalah kot kan. Nabi nak elak untuk mengiyakan peristiwa tu. Tu sifat kita. Kalau first dengar orang tak betul ni, kita elak lah. Tapi kalau dah bertalu-talu dia kata dia mengaku kat Nabi, akhirnya Nabi memerintahkan untuk para sahabat menghukum dia lah. Tapi nak sebutnya, sahabat Nabi juga tak terlepas. Tapi tanpa merendahkan kemuliaan mereka, mereka telah redha di sisi Allah.
Adapun kita ini yang bukan kata sahabat, debu di tubuh badan sahabat pun tak terbanding dengan amalan kita yang buat hari-hari ni. Jadi nak sebutnya, apatah lagi kita yang hidup di akhir zaman ni, sudah tentulah lebih banyak terdedah dengan fitnah dan ujian. Allah Subhanahu wa taala, balik pada bincangan kita, bersumpah dengan siang apabila terang cahaya matahari dan menampakkan segala-galanya. Siang hari dianggap sempurna apabila jelas kelihatan matahari. Allah Subhanahu wa taala seterusnya bersumpah dengan malam apabila sinar dan terbenamlah matahari. Apabila matahari diliputi dan dibaluti cahayanya dengan kegelapan, maka hilanglah sinar dan terbenamlah matahari. Apabila ini berlaku, gelaplah separuh bumi, merupakan satu penafian terhadap golongan musyrikin yang mempertuhankan bintang-bintang dan golongan menyembah berhala yang menyatakan sesungguhnya bagi alam ini ada dua Tuhan, iaitu Tuhan cahaya dan kegelapan. Kerana Tuhan sebenarnya tidak akan hilang dan tidak akan bertukar-tukar keadaannya. Ini antara hikmah ataupun sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu-waktu tertentu, kerana di zaman dahulu di kalangan orang-orang musyrikin ini ada yang berfahaman sedemikian, menyembah waktu-waktu tertentu. Hatta orang-orang Majusi menyembah matahari. Kepelik waktu malam matahari dah tak ada, nak sembah apa? Kan? Jadi ini menjelaskan betapa batilnya akidah mereka. Dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala memuji kehebatan kejadian alam pada ayat yang berikutnya, was-samaa'i wa ma banaha, demi langit dan yang membinanya, yakni Allah Subhanahu wa taala, dalam bentuk yang kukuh sempurna melambangkan kekuasaannya. Masya-Allah, tabarakallah. Wal ardi wa ma tahaha, serta bumi dan yang menghamparkannya untuk kemudahan makhluk-makhluknya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ayat yang bersifat alam tabi'i ni, mana alam semula jadi ini, acap kali diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala pada banyak ayat, supaya manusia itu menggerakkan mindanya untuk sentiasa memikirkan Tuhannya. Pada setiap gerak kerjanya. Tuan-tuan tengok sekarang apabila, yalah, tadi saya daripada dia ikut SKVE yang belakang ni. SKVE kan. Lama tak ikut dah. Baru lalu ikut belakang tu. Tu dia. Licin kan. Saya ingat saya duduk dulu, banyak sawit kan situ. Sawit kan dulu. Licin. Saya ingat baru dalam 4 tahun ni yang keluar highway tu kan, belah Jenjarum semua tu kan. Kosong dah, tak ada apa dah. Terkejut. Sekali duk renung kan, kita duk tengok kan, duk terfikir kan. Ialah atas tuntutan kehidupan lah, memudahkan urusan manusia, nak bina rumah, kediaman, macam-macam kan. Tetapi di satu sudut kita lihat juga apabila dunia ini semakin lama semakin tua, kehilangan maksudnya keseimbangan alam yang kita baca, apabila Allah Ta'ala menjadikan gunung ganang wal jibala autada, gunung ganang, bukit bukau sebagai autad. Apa autad? Pasak bumi. Yang kita lihat di banyak tempat, semakin hari semakin digondolkan. Jadi kalau secara logiknya alam ini memang dia akan musnah. Logiknya lah. Sebab dah makin tak stabil sistem alam ni. Kan? Daripada awal Tuhan ciptakan alam dengan penuh kesempurnaan bumi ni, seimbangnya ciptanya, lautannya, daratannya, gunung ganangnya. Tapi kerana, yalah, kalau kita nak kata di sudut kesalahan manusia itu sudut yang betul lah, tapi mereka akan berhujah pula kerana nak memenuhi demand ataupun keperluan hari ni. Tetapi yalah, akhirnya di akhirat semua orang akan dipertanggungjawabkan. Dia mungkin kata apa, mungkin satu sudut betul lah di atas keperluan, tapi tak dinafikan jugalah nilai kerakusan mesti ada. Mungkin kita akan ada idea yang lebih boleh memberi solusi kalau orang yang bertindak tu benar-benar menimbang tindakannya dengan neraca takwa. Kalau lah, tapi
tak berlaku lah kot, maksudnya kan. Kalau orang yang nak menggondolkan Bukit Bukau ni, berbelah kali dia tengok ayat Al-Quran ni, dia rujuk orang-orang agama, dia tengok perbahasan ulama-ulama dan pakar-pakar ni lah, di sudut pembinaan jurutera dan sebagainya ni, insya-Allah ada solusi lain untuk menjaga kestabilan alam ni. Tapi seperti yang kita tahu, kerakusan manusia itu mengatasi segalanya. Kalau tak, mana mungkin sungai-sungai tercemar. Sebab memang keinginan syahwat dunia itu mengatasi. Bukan orang lain. Di kalangan kita yang orang masjid, orang surau, saya yang bercakap ni pun teruji. Apalagi sebahagian kita yang mungkin keterikatan hubungan dengan Tuhan yang amat longgar. Sebab itu penting kita ini nak buat apa sahaja, balik pada Al-Quran dan Sunnah. Tak boleh faham, carilah tokoh-tokoh yang berautoriti. Saya nak sebut autoriti tu penting. Sebab hari ni orang semua rujuk dekat ustaz yang dia suka, bukan orang yang layak. Tuan kena faham ni tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita urusan agama ini mesti atau kehidupan kita ni mesti dirujuk kepada orang yang memang apa dia panggil makna berkeahlian dalam lapangan tersebut, dalam kata luang dalam bidang lah. Kau tidak rosak agama. Kita tengok isu vaksin, nak sentuh jugalah kan. Jadi geram apabila orang, kalau semua orang nak hurai, bukan saya tengok baru ni ada satu video tu kan, tak mau sebutlah siapa tokoh tu, ada orang suka juga kot, sampai dia guna istilah penyembah vaksin. La ilaha illallah. Apa lagi dia sebut? Kasar jugalah bahasa dia. Kan? Dah tu tak cukup. Dia tu cek-cek ahli majlis fatwa. Azan dah. Kan? Azan, lepas tu saya landing kan?
haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebut fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahli zikir. Bukan ahli zikir ni maknanya orang yang kuat berzikir. Itu pun ahli zikir juga. Orang yang beribu-ribu zikirnya setiap hari. Tapi ahli zikir yang dimaksudkan adalah orang yang pakar dalam bidangnya, bidang masing-masing. Kalau contohnya dalam bidang apa? Kedoktoran, doktor pakarlah. Kalau orang yang dalam sudut ilmu apa? Engineering, IR apa-apa sekian kan, engineer kan. Kalau dalam bidang agama, para ulama lah atau para asatidzah pun begitu. Contohnya dalam bidang agama masih ada di sana cabang-cabang ilmu juga. Kalau kita kata dalam kepakaran doktor tadi pun masih di sana ada doktor-doktor yang pakar dalam bidang masing-masing. Pakar jantung mungkin tak mampu menjawab soalan yang complicated dalam apa dia? Isu buah pinggang ke, masalah tulang ke, dia pakar jantung. Kan mungkin dia boleh jawab lah, tapi maklumatnya ataupun kajiannya tak begitu mendalam. Demikian para ilmuwan Islam. Apabila dia bercakap tentang agama, dia bercakap atas kapasiti yang dia mampu huraikan, atas track apa yang dia belajar secara mendalam. Kalau dia satu orang yang dia belajar secara mendalam dalam bidang Al-Quran, memadai dia memperbanyak atau membahas tentang Al-Quran. Tidaklah begitu wajar kalau dia banyak bercakap tentang hukum hakam syar'iyah, kerana nanti akan ada ketergelincirannya tu kan, sebab dia tak begitu mendalami. Tapi di peringkat masyarakat kita ini tak mampu nak menilai ustaz ni bidang dia apa, kepakaran dia apa yang ni. Asal kalau dia ada nama, kita tanya semua benda kat dia, satu masalah. Masalah kedua, tuan badan pun semua nak jawab, pun satu masalah lagi. Dan ini berlaku fitnah, dan saya ingatkan diri saya khususnya. Sebab tu saya sangat tidak berminat untuk mengajar subjek-subjek ataupun topik-topik yang memang walaupun saya belajar, tapi saya tak cenderung untuk membahaskannya. Serahkan kepada asatidzah yang lain. Contohnya dalam bab hukum hakam yang detail, hukum hakam muamalat umpamanya, contohnya dari bab ataupun usuluddin, kita kata dalam ilmu akidah. Dan juga of course kalau di Masjid Surau ni ilmu akidah ni satu masalah juga, bukan masalah ke ilmu tu, masalah nak mengajarnya tu. Sebab ilmu akidah ni detail, dalam, dia menuntut kepada ta'ammuk, pemikiran yang kuat. Kalau kita santai-santai sangat mengajar, nanti kan tak sampai, tersalah faham dia kan. Jadi sebab itu dalam isu semasa hari ni, isu vaksin, apabila tokoh-tokoh tertentu bercakap, kita menghormati ketokohannya, ilmunya dalam bidang dia. Tapi bila dia hurai isu vaksin, dia kritik sana, kritik sini, yang sekian banyak ulama di peringkat antarabangsa telah memfatwakan kewajaran mengambil ikhtiar dengan vaksin. Bukan ulama takat-takat JAKIM ni. JAKIM pun dah firm dah. Ramai kita punya tokoh-tokoh hebat ni, Dr. Zul apa semua itu ni, kan, buat macam-macam talk kan untuk kempen vaksin ni. Pun ada lagi suara-suara halus. Tak halus manalah, duk viral jugalah. Saya duk heran. Tengok komen-komen bukan main dahsyat, follower dia orang ni. Punyalah sokong hujah-hujah terbaru ni. Dalam grup ustaz-ustaz, saya tak tahu tuan-tuan dapat ke tidak, Mufti Terengganu. Doktor apa, saya terlupa nama dia. Dia wawancara dengan satu orang doktor tu kan, doktor perubatan. Dia forum, tapi mungkin online atau tidak, tapi dibuat secara langsung lah.
Dia cetuskan soalan-soalan konon, maksudnya dia seolah-olah mencetuskan persoalan maksudnya masyarakat orang yang anti vaksin ni lah. Maknanya seolah-olah dia menggambarkan dia tu anti vaksin, so dia kemukakan soalan kepada doktor ni supaya doktor ni dapat clearkan jawapan. Tiba-tiba pergi viral seolah-olah dia tu anti vaksin. Siapa punya kerja? Puak-puak anti vaksin. Konon-kononnya stand Mufti Terengganu ni anti vaksin. Oh, saya tengok mula Dr. Izhar Arif pergi kontak, buat statement, pergi clearkan balik. Oh, tuan-tuan, punyalah teruk zaman fitnah ni. Macam tu sekali nak menggunakan orang agama ni. Kan? Akhirnya keluar kenyataan rasmi daripada Jabatan Mufti Terengganu. Tapi nak sebutnya, kan, sepatutnya dalam isu-isu begini kita tak perlulah membesar-besarkan. Kalaupun kita ada sudut pandang yang berbeza, ada prinsip yang berbeza, kita simpan saja. Ni sampai pergi sebut, saya tak silap satu orang ustaz tu sebut kepala otak dekat orang yang anti vaksin, dia panggil penyembah vaksin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia dalam Islam ni, hadirin tersebutlah, kita ni kalau dalam bab, contohlah dalam bab vaksin, bukan banyak, semua isu lah, sebahagiannya kadang-kadang tak perlu kepada dalil pun, tak perlu kepada kajian-kajian yang begitu detail. Okey lah, awal-awal lagi tu okey, kita mungkin, saya sendiri macam okey ke vaksin ni, sebab orang kata selalunya makan tahun kan nak buat vaksin ni, 4 tahun 5 tahun baru nak terhasil vaksin daripada satu virus ni. Tiba-tiba baru setahun lebih, tiba-tiba dah boleh vaksin. Kita pun fikir jugalah. Okey, masa tu kan saya awal ambil masa AstraZeneca kan, yang awal mula tu kan, ambil lah, ikhtiar lah, kita pakai fatwa lah kan, fatwa yang memang valid kan, dia JAKIM ke antarabangsa. Tapi maknanya kalau di peringkat awal tu kita macam syak, was-was, tak berapa yakin, boleh terima lagi. Sebab awal, sebab tak tahu dia punya hasil lagi, takut 1000 orang cucuk 500 mati, kacau kan. Tapi tak apalah, kita pun faham. Tapi bila telah boleh kata seluruh dunia lah, mungkin adalah negara-negara tertentu yang lambat sikit, tengok Europe, tengok Eropah, tengok bola hari ni, tak ada apa dah kan. Siapa tengok itu masa MU kalah? Sebut MU kalah pula marah orang. Saja bagi panas. Saja melawak. Saya sokong CR lah, tak sokong MU. Tak. Saya berkata CR ni kan doa dia masuk Islam satu. Sungguh. Sebab tengok tadi Insta siapa? Khabib kan duk jumpa dia. Aduh cakap. Tak, dia, saya tak boleh bayang lah kalau kan duk doa kan sungguh. Kan dengan cara hidup dia tu masya-Allah. Tak mustahil lah tak mustahil. Kan. Dan nak sebutnya sana dah tak ada apa dah. Tak ada new normal lah macam dulu. Walaupun nak masuk stadium kena swab ke apa semua tu kan. Tapi maknanya kita duk bayang ni, harapan kita solat ni nanti insya-Allah tak ada lagi dah jarak. Habis-habis pun pakai mask lah. Pakai mask pun siapa nak pakai, tak pakai sudah, macam tu lah. Dah. Kalau kita tengok sana, tengok bola apa semua tak ada dah. Itu tengok bola, kita nak ibadah ni. Seruan dia memang kena rapat soft. Kan? Itu impian kita lah kan, insya-Allah lah kot satu hari kan. Tapi nak sebutnya dengan jelas, tak perlu bukti, orang tengok depan mata, berkesan insya-Allah ikhtiar dengan vaksin. Kes kita alhamdulillah makin hari makin duk ada lagi bertegang urat tu, duk bertahan vaksin tak bagus. Saya tak faham, memang saya tak faham. Tak tahu tuan-tuan ada hujah lah orang anti vaksin. Saya tak boleh brain apa dia orang punya hujah. Freemason lah, Dajjal lah. Macam minggu depan nak kiamat dia buat tu. Oh pelik kan. Bayangkan betapa susahnya kalau kita tak ikhtiar. Lepas tu ada pula katanya lah, wallahualam betul ke tak, yang berusaha nak dapatkan sijil palsu vaksin. Hak tu boleh pula. Ini macam-macam. Vaksin tak cucuk, Panadol makan, kan payah. Lain kali kalau demam makan madu je, makan habatus sauda, bertambah demam, panas kan. Kadang-kadang dia orang ni antara cara berfikir yang nampak mereka rasa tu betul, tapi sebenarnya tergelincir daripada kefahaman hakikat agama. Sebenarnya vaksin inilah sunnah yang besar sebenarnya. Sunnah yang besar, sunnah yang sangat orang kata apa, bertepatan dengan maqasid syariah untuk menjaga nyawa. Bukan kita kata kalau vaksin ni tak mati, itu dah kita mengambil kejatuhan pula dah. Tak ada. Kita semua beriman bahawa hanya sekadar ikhtiar untuk mencegah berjangkitnya wabak. Cukup. That's it. Ajal, umur, semua kerja Allah Subhanahu wa taala, bukan kerja vaksin. Dan alhamdulillah kita dah semakin baik setiap hari. Dan urusan mudah. Bila dah vaksin nak pergi sana sini senang apa semua. Jadi ini benda-benda yang
Saya tak ada masalah kalau peringkat orang awam semua ni tak jelas. Tapi bila tokoh-tokoh agama yang pakai pula serban, pakai jubah, saya macam sedih lah. Kesian. Sebab mereka ni ada follower. Berhujah dengan kaedah yang kan, saya pun tak pandai mana kan, tapi kita ikut hujah-hujah daripada ulama-ulama yang mu'tabar. Of course tuntutan itu sangat besar hari ni untuk kita dapat hidup kembali dengan normal yang tak semacam dulu 100% pun, tapi lebih baiklah. Jadi mudah-mudahan ni kita fahamnya istilah fasalu ahla zikri itu tanya kepada orang yang bidang betul-betul. Kalau fiqh muamalat, tuan-tuan jangan tengok ustaz YouTube, pergi cari ustaz Dr. Zahrudin, Dr. Daud Bakar, itu pakar dia. Kita kat Malaysia ni, tokoh yang kita nak ikut pandangan dia yang paling banyak follower dekat sosmed dia. Ini masalah dia. Yang ceramah dia paling ramai orang tengok, itu tokoh yang kita nak ikut. Bukan tak ikut-ikutlah bidang dia, tapi pandangan dia yang bukan bidang dia pun kita follow. Celaru tuan-tuan. Nanti orang marah cakap dah lebih, tapi ini berlaku. Memang berlaku. Saya kira kita ada basic pengajian Islam, kita tengok huraian seorang-seorang ni, ini kalau lari daripada landasan dia bahaya. Sebab tu bercakap tentang agama ni, dia mesti ada strukturnya, ada disiplinnya, ada penilaiannya, di sudut hadis, nas dan sebagainya, kaedahnya, barulah terhasil pandangan yang mudah-mudahan benar. Sekurang-kurangnya kalau tak benar 100% pun dia hampir kepada benar. Sebab kalau pandangan fiqh ni memang tak ada 100% pun. Semua ijtihad lah. Tapi ijtihad ulama-ulama kita semuanya 90% hampir benar lah. Yang benar di sisi Allah. Sebab tu kita khilaf je. Tapi khilaf-khilaf ulama semuanya mu'tabar belaka, insya-Allah. Bukan khilaf ustaz-ustaz lepak kedai mamak ni tak padan. Jadi penting tuan-tuan, rujuk ilmu agama pada tokoh yang sewajarnya. Kita di Selangor ada Datuk Mufti kita alim, dia ada jawatan kuasa fatwa. Ustaz, susah nak akses tuan-tuan hari ni, ya Allahu akbar. Macam-macam lapangan ada guna untuk kita menyelamatkan kehidupan kita di segi hukum hakam, perbahasan agama pada orang yang benar-benar berkeahlian. Jangan sewenang-wenangnya ambil hukum pada orang yang popular semata-mata. Takut tuan-tuan, takut tersalah. Kita tak rendahkan mereka ada kehebatan, keilmuan pada cabang ilmu mereka yang mereka orang kata apa, berkebolehan. Atas saya sendiri saya tak sewenang-wenangnya nak bagi pandangan. Cermat kita, berhati-hati. Mudah-mudahan Allah pelihara kita semua, insya-Allah. Jadi insya-Allah ada umur, ada rezeki kita bertemu lagi, sambung pada pertemuan akan datang, yang tentu baik itu di atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang banyak kelemahan di atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lamu bis-shawab. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله العالمين. Terima kasih banyak-banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.